92. Apa yang dibaca bagi orang yang mendengar muazzin berazan dan beriqamah? Disunatkan bagi orang yang mendengar tukang bank dan tukang iqamah menyebut seperti apa yang dikatakan mereka kecuali pada ucapan mereka hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka hendaklah dia mengatakan pada kedua-duanya la haula wala quwwata illa billah. Dan dia mengatakan pula bila mendengar as-salatu khairu minan naum, ucapan ini sadaqta wa barirta, yakni engkau telah mengatakan yang benar dan mengajak untuk berbuat yang baik. Ada yang mengatakan boleh menjawab dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu minan naum, yakni telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa sembahyang itu adalah lebih baik daripada tidur. Dan dia mengatakan pada kalimah qad qamatis salat, yakni sekarang akan didirikan sembahyang, dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha, yakni moga-moga Allah mendirikan sembahyang dan mengekalkannya. Dan sesudah ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian dia menyambung dengan membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bi islami dinabina wa bi islami dina, yakni aku rela Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan, yakni Rasul, dan Islam sebagai agama. Setelah selesai daripada mengikut kesemua lafaz azan tadi, hendaklah dia berselawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca doa ini pula, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Artinya, ya Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan ini, kurniakanlah, yakni junjungan kita Muhammad perantaraan dan keutamaan, dan anugerahkanlah baginya kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Kemudian bolehlah dia berdoa apa saja dari urusan akhirat dan dunia. Kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Idza sami'tumu nida faqulu mithla ma yaqulu muadzin." Artinya, apabila kamu mendengar seruan azan, maka hendaklah kamu menyahut seperti apa yang dikatakan muazzin, yakni tukang bank. Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, bahawa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra, thumma sallallahu liyan wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdi min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa, faman sa'ala liyal wasilatan halat lahu syafa'ah." Artinya, apabila kamu mendengar seruan azan, maka hendaklah kamu menyahut seperti apa yang dikatakannya. Kemudian berselawatlah ke atasku, kerana sesungguhnya siapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah akan membalas selawatnya dengan pahala 10 selawat. Kemudian pohonkanlah bagimu perantaraan, yakni wasilah, kerana dia adalah suatu pangkat di syurga, tidak akan dikurniakan Allah melainkan kepada seorang hamba saja dari hamba-hambanya. Dan aku berharap akulah orangnya, yakni yang akan dikurniakan pangkat itu. Barang siapa yang memohonkan bagiku pangkat itu, nescaya berhaklah dia mendapatkan syafaatku. Riwayat Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muazzin menyeru Allahu akbar, Allahu akbar, lalu seseorang kamu menjawabnya dengan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian muazzin menyeru asyhadu an la ilaha illallah, lalu kamu menjawab lagi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia menyeru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin menyeru hayya 'alas salah, kamu menjawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin menyeru hayya 'alal falah, kamu menjawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin menyeru Allahu akbar, Allahu akbar, kamu menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Muazzin menyeru la ilaha illallah, kamu menjawab la ilaha illallah. Semua itu kamu lakukan sepenuh hatimu, kamu akan memasuki syurga. Riwayat Muslim. Daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya,
Sesiapa yang mengatakan ketika mendengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, ghufrila lahu dhanbuhu. Wa fi riwayah man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhad, yakni aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Aku rela Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan dan Islam sebagai agama aku, yakni Tuhan akan mengampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa berkata ketika mendengar muazzin, aku bersaksi sama. Riwayat Muslim. Kami meriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan isnad yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muazzin menyeru azan, beliau akan mengatakan wa ana, yakni dan saya. Riwayat Abu Dawud. Maksudnya, dan saya pun mengatakan atau menyerukan seperti itu kerana seruan azan ini mengajak orang ramai datang beramai-ramai untuk bersembahyang dan mengandungi kata-kata tauhid dan penyaksian dua kalimah syahadat. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata ketika mendengar seruan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halas lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Artinya, ya Tuhan yang mempunyai seruan dan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan ini, kurniakanlah, yakni junjungan kita Muhammad perantaraan dan keutamaan, dan anugerahkanlah baginya kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan, maka berhak dia mendapat syafaatku di hari kiamat. Riwayat Bukhari. Kami meriwayatkan daripada Muawiyah, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, beliau menyahut Allahumma ja'alna muflihin, yakni ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang berjaya. Riwayat Ibnu Sunni. Kami meriwayatkan daripada seorang daripada Syahar bin Hausyab daripada Abu Umamah Al-Bahili ataupun setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Bilal ketika sedang beriqamah, bila mengucapkan qad qamatis salah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamaha Allahu wa adamaha, dan yang lain-lain diucapkan seperti yang tersebut di dalam hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu di dalam azan yang sudah dibicarakan sebelum ini. Riwayat Abu Dawud. Kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia bila mendengar muazzin mengiqamatkan salat, dia membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah, yakni ya Allah ya Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan ini, berselawatlah ke atas Muhammad dan anugerahilah dia memohonnya nanti di hari kiamat. Riwayat Ibnu Sunni. Fasal, jika dia mendengar muazzin berazan atau beriqamah sedang dia dalam solat, tidak perlu menjawabnya. Apabila sudah bersalam, barulah dia menjawabnya seperti jawaban orang yang tidak bersalat. Jika dia menjawabnya dalam solat, hukumnya makruh dan solatnya tidak batal. Begitu pula jika dia mendengar muazzin berazan padahal dia sedang ditandas, tidak perlu menjawab pada masa itu. Nanti bila dia sudah keluar dari tandas, bolehlah menjawab. Adapun jika dia sedang membaca Al-Quran atau sedang bertasbih atau membaca hadis atau mengajar atau seumpamanya, maka hendaklah dia memberhentikan semua itu dan menjawab muazzin. Kemudian bolehlah dia kembali kepada urusannya semula, kerana waktu menjawab itu dalam hal-hal serupa ini akan luput, dan urusan yang sedang dibuatnya itu tidak akan luput masanya. Dalam hal ini tidak mengikuti muazzin dalam azannya dari mula sehingga muazzin selesai dari azannya, maka dianjurkan ia menjawab juga satu persatu selama perenggan masanya tidak tertinggal jauh. Nah, ini di antara yang dikata disunahkan ketika mana kita mendengar azan. Apa yang kita perlu buat ketika mana mendengar azan? Iaitu menjawab kepada azan. Bagaimana jawapannya? Disebutkan adalah menyebut seperti mana yang disebut oleh muazzin, kecuali hayya ala, iaitu hayya ala salat dan hayya ala falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Yang lain adalah sama. Cuma ada penambahan disebutkan dalam riwayat tadi. Para ulama meletakkan ianya di dalam kedudukan yang berbeza. Wa imma, iaitu apabila selesai azan yang mengatakan raditu billahi rabba wa Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kita biasa raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.
Tapi dalam azan yang diriwayatkan, dia terbalikkan. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil islami dinan. Ada mengatakan dia diletakkan di mana? Iaitu ketika mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan. Katanya ada dalam kalau kita kata di antara para ulama memilih pada ketika itu. Ada yang mengatakan tidak, pada akhir dah habis nanti azan, baru kita baca doa itu, kita sebutkan yang itu. Jadi boleh letakkan di mana yang disebutkan. Hatta ketika mana disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Aku juga bersyahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi islami dinan wa ja'alni minal muflihin. Ada juga riwayat yang disebutkan tadi. Apa yang akan dia dapat? Dikatakan bahawa dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia akan dimasukkan dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Dikatakan qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, maka akan masuk ke dalam syurga. Terkadang disebutkan cara kaifiah menyahut atau menjawab kepada azan, ya? Sehingga dikatakan bahawa ada 5 daripada dipanggil kesempurnaan di dalam menerima azan. Yang pertama menjawabnya, yang keduanya dia menjawab azan. Biasanya kalau kita diajarkan kepada kita ketika mana azan itu, kita sebut ahlan bil qailina adla wa bis salati ahlan. Selamat datang kata-kata yang benar, yang adil, dan dengan salat yang kami ini adalah merupakan orang yang perlu untuk melaksanakannya. Paling seronok dengan azannya, oh ahlan wa marhaban, marhaban bil qailina adla. Selamat datang, suka dengan azan. Kita suka tak? Kalau dekat radio tukar tak? Tukar siaran yang lain tak? Kalau kat TV tukar tak? Itu kita punya perbezaan lah. Pada sahabat lain, sahabat kalau dengar azan, cangkulnya ke belakang, lepas terus. Ke depan pun lepas terus, tak pernah diangkat, tak pernah dijatuhkan. Ketika mana mendengar kepada azan, maknanya terus. Ketika itu seluruh azan itu benar-benar adalah panggilan, dan mereka menyahut kepada panggilan itu. Sebab itu dikatakan la haula wala quwwata illa billah, iaitu kita bukan hanya menjawab hayya 'ala shalah itu dengan mendengar, tetapi dengan perbuatan. Itu disebutkan. Ya. Hakala di antaranya disebutkan adalah dengan kita menjawab. Disebutkan. Yang keduanya berdoa, berselawat, minta maaf. Adab di dalam azan ini kita menjawab. Yang keduanya adalah berselawat kepada Nabi setelah habis, akhir. Ini pun ada dalam riwayat yang disebutkan, summa sallu alayya, kata baginda Rasulullah. Kamu dengar azan, dah sahut, summa sallu alayya, kemudian kamu selawat kepada aku, kata Nabi SAW. Macam mana? Kita kata, oh macam ni kot, asyhadu la, akhirnya la ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah itu memadai, tetapi sebenarnya kalau kita tengok para salaf kita ditambah lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Selawat dan salam kepada Nabi. Barulah mula Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Maknanya menjawab, selawat kepada Nabi, berdoa. Yang ketiga, yang keempat, iaitu berdoa. Berdoa apa yang kita inginkan. Demikian kalau kita yang diajarkan setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmudati wa atah ya arhamar rahimin rabbi ighfirli wa liwalidayya. Disuruh sebut 5 kali. Ini diajar oleh para salaf kita. Kenapa? Sebab ini yang kita ingin, keampunan daripada Allah terhadap diri kita
dan juga kepada orang tua kita. Kemudian minta apa lagi? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta afiat yang sentiasa di dunia dan di akhirat. Itu diantaranya adalah merupakan adab-adab apabila kita mendengar azan yang kadang-kadang orang sambil lewat kepadanya. Tapi kalau contohnya dalam majlis yang azan daripada luar, dia nak jawab tak? Kalau dia nak jawab, boleh. Tapi kalau dia tak jawab, boleh kalau bukan tempat dia. Nanti dia akan azan untuk diperdengarkan dan kita jawab azan yang ada di tempat kita. Dan jawapan kita kepada masjid yang terdekat dengan kita, yang azan kita jawab dah, tiba-tiba kat radio pula ada lagi, kemudian nanti kat masjid lain pun dengar, tak perlu lagi dah. Hanya memadai dengan satu. Kalau tidak jenuh kita tak dapat lah. Itu sudah memadai. Disebutkan ini adalah merupakan adab-adab dan kaifiah bagaimana seseorang itu apabila diperdengarkan kepadanya azan. Dan juga untuk dianya ketika mana mendengar iqamah. Apa nak jawab? Sama juga. Kecuali ketika mana qad qamatis salatu qad qamatis salat aqamahallahu ma damatis samawati wa ma fil ardh. Ini lain. Begitu juga ketika mana disebutkan as-salatu khairun minan naum, kita jawab apa? Sadaqta wa barirta. Itu diantaranya. Ada, tapi itu dikatakan adalah yang pertama yang mengucapkan adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Boleh tak kita buat? Boleh lah. Kenapa? Sebab kita menjawab kepada apa yang diajak. Bahkan dalam riwayat mengatakan sadaqa Rasulullah SAW, as-salatu khairu minan naum. Benar kata Nabi SAW, sesungguhnya solat itu lebih baik daripada tidur. Sambil tidur kita jawab begitu. Boleh? Dah boleh lah kan? Kita bangun lah sepatutnya baru jawab. Kata di antara adab-adabnya ketika mana kita menjawab kepada azan. Kemudian dikatakan kalau kita solat, kita tak perlulah kita menjawab azan, makruh. Apalagi dalam tanah lagi tak boleh. Macam mana jadi? Dah keluar kita kena azan sendiri. Azan maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena lafazkan balik. Kalau kita ketika azan kita berada dalam tandas contohnya begitu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang lain kita kena berhenti. Bahkan dikatakan makan dan minum kena berhenti untuk nak menjawab kepada azan. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur disebutkan seorang yang mana dia ni suka berhibur. Memang asyik-asyik kat rumah dia ni ada pesta dan ada karaoke. Tak pernah berhenti, kecuali kalau berhenti mungkin tidur lah. Tapi sepanjang hari hiburan, lagu, karaoke dan sebagainya. Tapi cuma satu je yang dia tak buat. Kalau azan dia akan berhenti dan diam. Itu tu je dia cakap. Yang lain semuanya karaoke, buat hiburan dan sebagainya. Subhanallah, dengan hanya menghormati kepada azan, dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepati kepada kedudukan yang mulia. Apalagi kalau orang yang menyahut kepada azan itu. Tapi bukan bermakna saya kata ni suruh kita buat tu kemudian kita hormat kepada azan. Maknanya dia, kebaikan dia itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk menjadi orang yang baik. Setelah itu diberikan oleh Allah hidayah dan dengan sebab kebaikan dia menghormati kepada azan. Bermakna itu ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan. Rumah anak jauh dari masjid, mana yang lebih afdal? Solat subuh di rumah berjamaah bersama isteri atau di surau? Di rumah sempat untuk solat sunat subuh, zikir subhanallah bihamdi, astaghfirullah, dan doa fajar. Kalau di surau tidak sempat berbuat demikian, jazakallah. Tak ada tempat yang lebih baik untuk solat berjamaah itu kalau nak dibandingkan dengan masjid. Yang afdal adalah masjid mesti. Bahkan kalau contohnya kita tak pergi masjid dengan alasan ini, orang lain semua alasan sama, berdosa kan semua. Sebab ianya adalah mesti ada yang mendirikan solat di masjid. Kalau semua ada alasan macam ni,
Kadang disebutkan fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah, itu istilah dia. Sedangkan kita kena yang paling afdal adalah masjid. Baik, macam mana ni sekarang ni isteri dan anak kita nak juga berjamaah supaya mereka tak terlewat dari solat berjamaah. Kalau betul keadaan seperti itu dan kita dah yakin bahawa memang orang dah solat di masjid dan sebagainya, dan kita punya sebab itu adalah memang betul-betul kita nak membimbing kepada keluarga, saya tak mengatakan itu lebih baik, tidak. Tetapi berbanding daripada kita ke masjid dan membiarkan kepada isteri dan anak kita tidur dan tak solat. Tapi kalau kita pergi kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab kalau tak salah, bagaimana cara dia buat? Dia solat di masjid bersama dengan baginda Rasulullah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bangun, dia balik. Sahabat kata, ini Wahabi ni. Tak adalah, maksudnya tak adalah kan? Tak zikir, macam mana? Dia mengatakan, aku balik segera kerana aku nak berjamaah pula dengan anak dan isteriku. Subhanallah. Yang ni yang paling baik lah. Yang disebutkan, ini yang paling baik, solat di masjid. Kemudian solat pula berjamaah dengan isteri dan anaknya. Kalau boleh bawa sekali di masjid, itu lagi senanglah untuk kita memudahkan kepada kita. Jadi kalau pertanyaan sebab tanya yang mana afdal, saya kena jawab betul lah. Iaitu masjid lah yang lebih afdal. Mana ada tempat yang lebih afdal daripada masjid untuk berjamaah? Itu dimaksudkan. Allah Ta'ala. Tak, bukan sunnah, itu amalan para salaf kita, para salaf ini ajarkan kepada kita ketika mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabbil Muhammadin nabiyya wa Islam dina, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kucuk dia dan dia kemudian disambungkan kepada mata. Sebab kita maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara mata kita, baik itu daripada penyakit zahir dan batinnya, iaitu daripada pemandangan yang tak baik, dan itu menjaga kepada kesihatan mata kita. Sebab kita sebut marhaban bi habibi wa qurrata aini. Kita menyebut tentang baginda Rasulullah dan kita sebutkan Nabi itu qurrata ain, sebagai yang kita cintai. Kita panggil apa? Qurrata ain. Penyejuk mata. Jadi Nabi juga disebut sebagai qurrata ain. Maka kita dengan niat itu untuk nak supaya itu adalah daripada amalan salaf kita. Kita tak mengatakan dia adalah sunnah daripada hadis dan sebagainya, tidak. Tapi boleh buat tak? Adalah para salaf, para salih yang buat. Boleh tak kita buat? Boleh. Ya, itu dibolehkan. Nah, yang tadi soalan tadi itu yang solat di masjid, mana boleh dua kali? Boleh. Solat banyak kali boleh. Tapi kalau kita niat lepas tu qada, lagi bagus. Kalau kita pernah tinggalkan kepada solat-solat yang sebelum ni, itu yang lebih baik. Kalau kita tengah solat sunat, katakan kita selesai fardu, kita buat solat sunat. Boleh juga. Kalau kita solat sunat diikuti oleh orang belakang, boleh. Tapi kalau subuh tak ada solat sunat selepas subuh. Jadi boleh untuk mengulangi solat, boleh. Kita semayang, kita rasa tapi kita tak boleh batalkan semayang kita. Nak batal lah, tak boleh. Kita kena habiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak puas lah, macam tak betul. Kita boleh ulang lagi. Solat yang diulang tidak ada masalah, boleh. Kalau kita solat bersorangan, fardu mula, kemudian ada orang datang dan kita dah habis solat. Boleh. Itu yang lebih baik. Naam, hatta kalau kita solat sunat contohnya. Solat sunat zuhur, Qobliyah kita solat 4 rakaat contohnya. Contoh ya. Kita niat sebab kita kata tak ada orang lagi nak tunggu nak jam, tak ada, kita solat sunat 4 rakaat. Tiba-tiba ada orang masuk dia solat berjamaah. Kita boleh tukar niat. Solat sunat atau minta maaf, kita solat fardu kan, solat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Sebab tak ada orang nak jemaah dah. Allahu akbar. Kita dah rakaat yang pertama dah. Baca bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tiba-tiba orang masuk, Allahu akbar, Allahu akbar. Solat apa? Solat berjamaah zuhur. Kita solat fardu ni zuhur. Kita boleh tukar dari solat fardu ni niat dia kepada solat sunat 2 rakaat. Jadi kita habiskan segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita solat. Itu lebih utama.
Sampai begitu bolehnya untuk nak kita bagi keutamaan solat berjamaah itu. Jadi boleh. Nah, mana kita tak tahu yang mana dulu. Kalau yang boleh kita tahu yang mana dulu, kita ikut yang dulu lah. Tapi kalau kita tak tahu dulu ada, kita boleh ikut yang mana satu saja. Mungkin yang itu adalah yang ini adalah musafir jamaah ini. Mungkin tidak. Tapi kita tak tahu. Kecuali kalau ada orang bagi tahu yang ini, yang itu. Kita boleh pilih yang mana sesuai dengan kita lah. Nah, dalam solat jemaah tu kita kena tahu siapa yang jadi imam. Kita perlu tahu. Perlu tahu siapa yang jadi macam apa lambat tu dah ada orang jemaah. Kenapa kita nak tahu maksudnya? Okay, banyak korban. Besi tu nak dalam siapa yang jadi imam. Dia pasal tu kita masuk. Tak perlu tahu. Kita ikut siapa yang ada. Ya, kita ikut dia jadi imam. Okey, imam memang ada syarat dia. Tapi syarat ini kalau kita jadi imam, bahkan dikatakan nanti akhir zaman kita beritahu Rasulullah, kamu akan solat di belakang orang fasik. Bolehlah maksudnya. Hatta Ibn Umar semayang di belakang Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi, seorang yang zalim. Jadi semayang di belakang itu. Tapi dengan syarat, kalau dia baca, ini adalah daripada semayang yang jahar, semayang yang baca. Bacaan dia betul-betul Al-Fatihah dia salah betul-betul. Yang ini tak boleh lah. Kamu kena farakah. Tapi kalau dia baca betul, selesai. Dia buat apa, dia buat masa, tak tahu. Tapi kalau solat yang siap, diam-diam, lagi senang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu pergi pula sembang-sembang, kamu tadi macam mana apa semua, dia cakap rupanya dia orang yang mana dia tak boleh sebut roh, contohnya. Saya ni roh. Dia baca pula depan kita tak betul dah, kita kena ulang balik, siapa suruh pergi pada-pada nak sembang lah. Jadi kita husnuzan, kita tak tahu, kita ikut kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zikir, boleh salam dah. Salam habis kita. Begitu. Tak perlu kita kaji siapa dia. Jelas sekali nak faham tadi. Maknanya kalau orang kita tak tahu dia solat sunat ke apa. Okey. Boleh. Kita boleh terikan imam dia. Bahkan kalau dia solat sunat, kita sah untuk jadi makmum kepada dia. Cuma orang kita sekarang ni salah faham. Kita solat dia buat begitu. Kenapa? Dia tak bagi kita jadi makmum kepada dia. Baik. Orang yang buat seperti ini, kenapa dia disebutkan orang yang buat isyarat seperti ini? Bermakna saya ini solat qabliyah, lepas ni saya nak solat fardu, lepas ni tunggu saya selepas ini. Itu maksud dia. Tapi kalau dia ba'diyah, dia tak perlu buat begini. Sebab apa? Silakan ikut kepada saya. Sebab saya dah habis solat fardu. Faham tak? Itu yang maksud dia. Kenapa yang dia buat begini adalah untuk menyatakan nanti lepas ni kita solat sama-sama. Itu maksud dia. Bukannya maknanya solat sunat semua buat macam ni, semua tak boleh. Itu jadi faham. Maksud saya tadi macam solat jemaah dekat masjid tu, diorang masbuk. Bila imam dah selesai, diorang bangun. Okey. Lepas tu yang lain dah selesai. Okey, betul. Naik ikut pada satu. Okey. Kena ada sepakat. Ada dua orang ni siapa yang imam. Kita betul-betul kita pilih lah mana satu yang kita nak ikut. Tak ada masalah. Tapi janganlah seorang yang tapak sini, seorang lagi tapak belah sini. Jadi normal lah. Dua-dua lah. Okey. Maknanya seorang akan pilih. Yang dipilih oleh seorang itu, yang lain akan ikut. Itu je. Okey, lepas tu okey. Dua orang dah dekat depan tu. Selepas imam. Lepas tu orang yang datang kemudian nak join jemaah. Kenapa? Pasti dua orang siapa imam. Tak pasti. Tak apa, ikut je kepada makmum yang soft itu. Kemudian nanti ketika benda rukuk yang ni itulah dia. Tak ada masalah yang tu. Tak perlu tahu yang mana tu, tak perlu. Mana satu imam tak perlu. Kita yang penting kita ikut jamaah. Itu je. Makmuman. Sudah. Agak. Mana? Boleh. Allah Ta'ala alam. Nah, betul. مولاي صل وسلم دائما أبدا على